Kembali lagi bersama kami di Wanita hari ini. Seperti yang sudah Fahrin dan saya kongsikan sebentar tadi, hari ini kita akan bincangkan bagaimana cinta itu boleh menjadi binasa. Ada pelbagai sebab-sebabnya pastinya yang kita akan bincangkan bersama tetamu selepas ini. Okey, apa kata terlebih dahulu kita saksikan laporan yang disediakan oleh wartawan kita. Silakan. Tarikan kasih sayang serta kemesraan merupakan komponen terbesar dalam cinta. Ia memainkan peranan penting dalam hidup. Cinta juga boleh ditafsirkan dalam pelbagai cara mengikut individu itu sendiri. Ada yang menganggap cinta sebagai satu perasaan yang abadi, ada juga yang menjadikannya sekadar cinta monyet. Perasaan cinta konotasinya bukan hanya untuk kekasih, tetapi ia juga dizahirkan untuk keluarga serta rakan-rakan. Cinta ternyata mampu membentuk kepribadian seseorang itu untuk bersikap lebih positif, namun tanpa disedari ada juga sebaliknya. Dalam kalangan remaja maupun dewasa, ada di antaranya yang sanggup bertindak di luar batasan demi mendapatkan perhatian pasangan masing-masing. Antara kes yang sering menjadi tumpuan ialah kes lari dari rumah kerana ingin mengikut kekasih. Tindakan sebegini ternyata telah mendatangkan pelbagai kesan buruk, justru mengundang bahaya buat diri mereka. Selain itu, ada juga yang terlampau ingin menjaga hati bekas pasangan di mana seorang wanita sanggup memakaikan terlekap setiap kali berjumpa. Akibatnya, kini dia terpaksa membuat rawatan mata dan menanggung kesakitannya berseorangan. Kerana cinta, badan binasa. Kurangnya kesedaran dalam kehidupan seharian terbukti mampu mendorong segelintir individu untuk bertindak tanpa fikir. Persoalannya, sejauh manakah kesedaran masyarakat kita agar tidak mudah terjebak dalam isu begini? Bagaimana sebenarnya cara untuk mengawal diri kita supaya tidak merana di kemudian hari? Baik, terima kasih kepada pembantu penerbit kami Tasha untuk laporan tadi, dan itu memang jelas bahawa cinta juga boleh membawa binasa. Baik-baik Baik-baik Fahrin, sebab semalam saya ada tengok dekat episod semalam. Liza ada bertanyakan tentang pengalaman percintaan Fahrin. Ingat lagi Pernah ke ingat? Sambungannya pada hari ini. Pernah ke Fahrin dalam percintaan yang membinasakan? Allahu Akbar. Ini jujur tau saya jawab. Tapi setiap orang akan melalui fasa-fasa kematangan. Tetapi mungkin alhamdulillah lah saya tak binasa lah. Hampir binasa mungkin juga pernah agaknya. Tapi kata kunci paling utama yang saya belajar daripada kehidupan saya tentang percintaan, sayangi diri anda terlebih dahulu. Jangan jadi hamba cinta. Di mana kita akan mengulas dan saya akan bertanyakan berbagai soalan yang mungkin berkaitan juga dengan pengalaman saya. Okey. Baik, jadi Hawa, kita akan terus bersama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Seperti mana yang kita janjikan, telah bersedia di talian video iaitu pakar psikologi Datin Profesor Dr. Mariani Makno bersama dengan kita dan juga seorang pendakwah bebas Ustaz Hanafiah. Assalamualaikum tetamu-tetamu kita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami. Baik, kita boleh mulakan dengan Prof Mariani dulu. Sebab kan Prof, kalau kita lihat cinta ni memang indah-indah saja. Siapa-siapa dalam hubungan percintaan pastinya mahukan kebahagiaan saja. Tetapi bagaimana cinta ini boleh membinasakan, Prof? Jadi mula-mula tu kita selalu dengar pepatah ni, cinta itu buta. Kan? Betul. Sebenarnya kadang-kadang bila kita bincang tajuk binasa kerana cinta tu tak buta. Orang yang bercinta tu yang buta. Satu. Kemudian saya juga ingin mengambil analogi ini ya. Kalau kita dalam bilik pembedahan, kita pastinya di-bius dulu kan. Jadi kalau di-bius tu kita mungkin kita takkan sedar lah. Okay? Tapi kalau bius yang salah, badan binasa. Jadi kalau cinta yang salah dibius masuk dalam diri kita, badan binasa lah juga ya. Jadi kita lihat di sini, cinta tu sebenarnya mengapa boleh membinasakan. Bila kita kata binasa tu maksudnya kesihatan mental, kesihatan fizikal, dan akhirnya ni yang menyebabkan badan binasa, emosi merudum, perasaan pun bercelaru. Dan saya rasa Ustaz pun bersetuju, cinta ni ada banyak. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta antara sesama manusia. Tapi kalau dalam sesama manusia ni
Kerana apa? Binasa. Kerana yang pertama ialah cinta itu diiringi dengan hanya sebab sebelum tu cinta ni ada 3 elemen ya. Hawa, Farin dengan Ustaz ya. Dalam psikologi ada 3 elemen untuk seseorang itu dikatakan cinta sejati. Yang pertama ialah komitmen, tanggungjawab. Kalau saya tanya Ustaz siap Ustaz? Itu pun boleh masuk cinta. Sebab cinta ni kata saya. Tapi cinta yang saya kata Ustaz sihat, itu cinta sahabat. Jadi yang kedua pula ialah keintiman. Keintiman tu rindu merindui. Selalu bersama, tak jumpa ni PKP ni, maklumlah PKP ni, badan ni gelisah tak dapat jumpa. Itu rindu, keintiman. Dan yang ketiga ialah kegairahan. Bila dah ada tanggungjawab, bila dah sentiasa berjumpa, kalau dalam situasi kita ni, boleh jadi dalam pejabat, boleh di dalam rumah tangga juga, boleh sesama rakan sebaya, boleh juga. Dan tiga-tiga ini kalau diiringi dengan ketidaktelusan masing-masing, pastinya dia akan rosak binasa, yang mana tidak akan lagi wujud 3, mungkin hanya akan wujud 2, mungkin hanya akan wujud 1. Okey. Baik Prof, kita akan komitmen ada, keintiman ada, tapi tak ada rasa kegairahan, nafsu seksual pula. Walaupun komitmen ada, keintiman ada, okey, macam-macam lah. Dia salah satu tu tidak ada. Baik, nanti kita nak tanyakan dengan doktor, dengan Prof tentang ketiga-tiga tadi kita dah tahu, tapi yang mana yang akan membawa kebinasaan tu macam mana boleh terjadi. Okey, tapi sebelum tu saya nak bergurau sikit. Itulah Hawa tadi ada mengadu kat saya Prof, Ustaz. Dia mengadu kata apa ya? Dia mandi tak basah, makan tak kenyang. Awak tengah tak ingat pula bila saya mengadu tu tadi. Okey. Baik Ustaz. Sambil-sambil kita bergurau ni juga Ustaz. Okey, baik. Kita tahu Ustaz juga ada menguruskan rumah perlindungan, dan pasti Ustaz telah bertemu dengan ramai individu, ramai wanita yang mengalami masalah cinta dan binasa kerana cinta. Mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama dengan kita tentang pengalaman tersebut. Okay, Alhamdulillah. Betul apa yang Prof Mariani beritahu, dan saya kupaskan bahawa cinta ni satu fitrah, perasaan yang Allah kurniakan kepada setiap insan. So bila kita ada lalui perasaan, tetapi kita hidup bukan berdasarkan perasaan, tetapi kita berdasarkan kenyataan. Ini kena ada. Dan yang keduanya, cinta membawa binasa apabila dikuasai nafsu. Manusia ni ada nafsu. Pepatah Melayu kata, ikut hati mati, ikut nafsu lesu. So bila kita ikut nafsu, kita akan derhaka kepada ibu dan ayah, derhaka kepada Allah, derhaka kepada ramai manusia. Kalau nak cerita pasal pengalaman di rumah pemulihan saya, rumah sahabat Sidim di Bukit Beruntun, dan juga ni saya nak cerita, saya pernah membantu tarbiyah 680 orang remaja perempuan yang mengandung anak luar nikah. Dan pada tahun 2000 hingga 2012 hingga 2012. Jadi paling muda mengandung anak luar nikah umur 10 tahun. Dan paling dahsyat kisah dia, seorang perempuan meniduri 40 orang lelaki. Masa tu tengah budaya black metal hebat di Malaysia. So apa benda yang berlaku ini apabila nafsu. Yang kedua, ada peranan penghayal. Penghayal ni dadah, penghayal ni ubat tidur, arak. Jadi benda-benda yang macam ni yang memusnahkan kesucian cinta. Itu dia. Wallahu alam. Jadi itulah untuk orang pertama ni. Semuanya perlu berbalik kepada Allah, semuanya berbalik kepada niat sebenarnya tu. Tetapi sebelum kita teruskan perbincangan ini, ayuh kita bersama seorang lagi tetamu yang akan berkongsikan pengalamannya. Pengalaman sebenar beliau. Kita bersama dengan Nina melalui panggilan telefon. Assalamualaikum Nina. Hello.
Hai. Okey, baik. Kepada penonton, kita sekarang bersama dengan Nina. Nina adalah seseorang ataupun seorang wanita yang pernah melalui pengalaman binasa kerana cinta. Jadi, Nina, kami juga nak tahu pengalaman sebenar anda tentang cinta ini. Silakan, Nina. Okey, hai. Saya Nina, umur 26 tahun. Okey, titik insaf saya ni tahun 2013. Lepas tu saya tahun. Maaf Nina, maaf saya mencelah. Ada sedikit gangguan di talian. Kalau boleh ubah posisi ke supaya Kita dapat dengar dengan lebih jelas. Ramai orang yang nak mendengar cerita Nina ni sebenarnya. Oh, ya ke? Sekarang dah okey? Lebih baik. Silakan, teruskan Nina. Okey. Pengalaman kehidupan saya dalam hidup ini bermula pada 2013. Saya umur 18 tahun. Apabila saya dikisahkan, saya mengandung. So, saya kenal saya ini dalam 10 tahun, umur 16. So, memang kan pengaruh pada mulanya memang masa nak kan diri sampailah benda macam ni. So, memang tak pernah langsung benda ni ada memang saya tahu kan semuanya. Okey. Ya. Baik Nina, sekurang-kurangnya kita dah tahu. Mungkin kita akan menghubungi Nina sekali lagi kerana kita juga nak tahu okey, kalau mengandung 16 tahun dan sekarang dah berusia 20 tahun, asalnya kerana seronok 26 tahun minta maaf, dan kerana seronok-seronok asalnya. Tapi saya pasti Nina telah bangkit kembali daripada kisah silam anda tu. Nanti kami akan hubungi Nina kembali untuk dapatkan kisah bagaimana anda bangkit tu Nina. Okey, baik. Kita kembalilah bersama dengan tetamu-tetamu kita iaitu Prof dan juga Ustaz. Mungkin Hawa ada soalan menarik kita nak tanya kepada Prof ni. Tadi kalau kita lihat kepada perkongsian Ustaz sebentar tadi, ada pelbagai kejadian, antaranya seawal umur 10 tahun sudah melahirkan anak luar nikah. Dan sebenarnya daripada cerita-cerita yang dikongsikan oleh Ustaz sebentar tadi, apa antara faktor-faktornya Prof yang menyebabkan lahir dari cinta tetapi boleh membinasakan? Dia sebenarnya cinta yang Ustaz ceritakan tadi itu adalah merupakan cinta yang berdasarkan nafsu, ya. Dan kalau dalam elemen psikologi, cinta ini hanya berdasarkan kegairahan, iaitu elemen yang ketiga, tanpa mempunyai ada elemen yang pertama dan kedua, iaitu tanggungjawab. Dia hanya dekat dengan orang tu, dia hanya nak buat seks. Ini bahasa biasalah, ya. Tapi kalau kita kata yang bahasa halus sikit, ikut nafsu, tak, ya? Dia ikut nafsu tanpa memikirkan apa nak jadi lepas ini. Mungkin dia tahu, ya, mungkin dia tahu kalau dia buat begini akan mengandung dan sebagainya, tetapi disebabkan oleh keseronokan, disebabkan oleh kegairahan nafsu seksual yang memuncak. Maklumlah, ya, kita manusia ni, keperluan asas kita antaranya, salah satu daripadanya ialah keperluan seksual. Dan bayangkan kalau dalam waktu remaja, hormon-hormon yang dirembeskan waktu akhir balik itu adalah hormon yang mendorong kepada desakan ataupun keperluan nafsu. Jadi kalau anak-anak ini tidak dibimbing dengan iman, tidak diberikan mana baik dan mana buruknya, maka mereka akan binasa. Ini yang dikatakan salah satu itu, hanya satu itu saja. Maksudnya elemen kegairahan saja ada. Tidak ada rasa tanggungjawab. Dan dalam masa yang sama juga kita katakan juga kalau sebenarnya dalam psikologi, ya, Ustaz Hanafiah, Farin dan juga Hawa, ya. Cinta ni ada 7 jenis. Ada 7 jenis cinta berdasarkan tiga-tiga elemen tadi. Tapi yang Ustaz sebut pengalaman-pengalaman itu kebanyakannya ialah cinta berahi. Tengok saja individu terangsang. Jadi ada ruang, ada peluang, maka dilakukanlah perkara-perkara yang tidak sepatutnya, yang boleh membinasakan badan sendiri, yang boleh mengusutkan fikiran dan boleh kita katakan menjejaskan emosi.
Boleh kita lihat tadi kan Fahrin, semuanya bermula antara faktor-faktornya lah adalah kurang didikan juga. Betul. Okey, baik Ustaz, tadi kita dah jelas lah. Okey, banyak saya rasa umumnya kita dah bersetuju bahawa cinta itu macam Ustaz katakan tadi, perasaan dan kenyataan. Jadi kita harus memilih kenyataan dan kemudian kita jangan memilih nafsu. Tetapi sekarang Ustaz, melalui pengalaman Ustaz dan juga apa yang Ustaz boleh sampaikan pada kami, bagaimana kita nak mengetahui kita ni berada dalam sebuah perhubungan yang binasa, sebuah perhubungan ataupun percintaan yang tidak sihat? Ada sebarang panduan tak kepada kita di luar sana? Dia bila Fahim tanya soalan macam tu, jawapan dia saya buat metafora sebuah kenderaan kereta kena ada brake. Brake dia agama. Brake dia mesti agama. Kalau tanpa agama, kita akan langgar semua dan kita akan musnah. Sebab tu bila di rumah pemulihan akhlak kami menitik beratkan agama. Mereka yang terjebak dengan seks bebas bukan kerana cinta, tetapi kena ingat satu, selalu saya cakap dekat remaja-remaja perempuan, lelaki menjual cintanya untuk mendapat seks. Orang lelaki dia akan bermadah, buat pick up lain, buat benda-benda yang bagi kita seronok, berbunga-bunga hati kita, menyebabkan kita rindu pada dia untuk mendapatkan seks. Bila dah dapat seks, kemudian dia akan tinggalkan kita. Dia akan buat keputusan untuk kepentingan diri dia. Yang nombor duanya, perempuan pula, dia menjual seks. Maksudnya menjual seks ni dia berpakaian seksi untuk mendapatkan cinta. Jadi kena faham benda-benda yang macam ni. Kalau macam tu, kita hidup seperti di alam binatang, alam haiwan. Kita tak boleh macam tu. Kita orang Islam dan semua agama dalam dunia melarang seks before marriage. Seks sebelum kahwin. Jadi pemusnah pada seks, pemusnah pada cinta adalah nafsu. So nafsu kena kawal. Nabi Muhammad SAW beritahu, kalau dah tiba masanya, berkahwinlah. So Nabi Islam menghalalkan seks apabila selepas berkahwin. Nombor dua, Nabi kata kalau kamu tak mampu, berpuasalah. Kerana puasa adalah break untuk mengawal seseorang itu terjebak dengan masalah sosial. Dan saya nak cerita sikit, saya juga ada pengalaman mendidik pelatih yang terjebak dalam dunia LGBT. Itu terlalu sukar untuk dibantu, tapi saya cuba. Nanti kalau ada soalan lain, saya akan cuba jawab second round. Terima kasih Ustaz. Ustaz cakap lembut aja, tapi isinya tu mendalam dan juga orang kata tegas sebenarnya tu. Terima kasih Ustaz. Betul. Tadi Ustaz pun ada katakan juga lelaki ini membeli seks, wanita menjual seks. Tetapi semua ini sebenarnya bermula dari didikan awal anak-anak seperti yang Prof katakan juga tadi. Kalau kita lihat kebanyakan ibu bapa menasihati anak-anak perempuan untuk menjaga diri, menjaga maruah. Tetapi Prof, kenapa begitu penting juga kepada ibu bapa untuk mendidik anak lelaki mereka supaya menjaga dan memartabatkan maruah wanita? Silakan Prof. Silakan Prof. Di sini kita tahu bahawa ibu bapa ini sangat memainkan peranan penting, ya. Kerana anak-anak ini bukan sahaja dilahirkan untuk dibesarkan begitu saja untuk dapat didikan masuk universiti, tetapi kalau kita lihat sendiri, ya, falsafah pendidikan negara kita, malah kita dalam agama Islam sendiri, kita perlu lahirkan umat yang seimbang, sahsiah dirinya, personalitinya dan juga pemikirannya yang waras, ya, supaya dia boleh diterima oleh masyarakat dan untuk keharmonian bersama, supaya tidak ada pincangnya masyarakat, supaya tidak adanya buang bayi, supaya tidak adanya zina. Maka itu yang tadi saya setuju yang Ustaz kata tadi, agama itu peranan yang penting. Jadi berdasarkan daripada aspek psikologi itu sendiri, cinta ini bukan setakat untuk nafsu seksual saja, tetapi lebih kepada itu. Lebih kepada tanggungjawab terhadap agama, terhadap keluarga dan juga terhadap bangsa. Jadi di sini komitmen, elemen yang kedua memainkan peranan yang
sangat penting. Dan bila masa keintiman itu tiba, di sini juga saya ingin menyentuh ya untuk isu Ustaz dan Farin Dahawa ya. Ya. Kita bukan bercakap dalam kalangan remaja juga ya. Kita juga bercakap dalam kalangan mereka yang telah berkahwin. Bagi mereka yang telah berkahwin, Ustaz ya, Ustaz bersetuju ya. Boleh. Walaupun dah berkahwin, tetapi disebabkan oleh cinta badan binasa, segala-galanya porak-poranda. Hanya kerana nak menagih cinta, sedangkan cinta yang halal telah ada. Ini pun kita perlu didik juga masyarakat di luar sana. Memang kita perlu didik anak-anak remaja supaya apabila mereka meningkat dewasa, telah ada anak, telah berkahwin, harapan kita bahawa kekallah harapannya supaya mereka ini kekal hingga ke jannah. Sebab itu Ustaz ya, bila dua mempelai berkahwin tu, kita jangan kata kekal hingga ke anak cucu. Kita takut nanti sampai anak cucu stop. Tidak, kekal hingga ke jannah. Jadi di sini nafsu perlu dielakkan, yang mana perlu yang Ustaz sebut tadi, agama itu perlu kuat. Jadi di sini ibu bapa perlu mendidik anak itu dengan baik, selain daripada memberi keperluan tidur, rehat, makan. Tetapi asas agama itu menjaga batasan. Kalau anak perempuan, jaga batasan perempuan dengan lelaki. Kalau lelaki, apa batasan? Sebab itu dalam Islam juga, anak sekian-sekian umur tidak boleh lagi tidur bersama dengan ibu bapa satu bilik. Kerana boleh ibu bapa ini boleh menjadi teladan. Tapi sekarang ni Ustaz ya, walaupun kita kata begitu, tetapi anak-anak ni bijak, handphone ada. Tengok saja handphone, buka saja YouTube, mereka boleh nampak. Jadi kalau dikatakan di sini, didikkan anak itu lebih kental, lebih kuat daripada apa yang berlaku di persekitaran, saya rasa insya-Allah benteng itu cukup kuat, iaitu agama itu tadi. Okey. Baik, Ustaz, kita dah mendengar ulasan daripada Prof. Okey, sekarang saya nak beralih pada satu persoalan. Okey, baik. Cinta kepada Allah adalah cinta yang kekal. Tapi kita sebagai manusia ni, iman kita ada turun naiknya. Kita ada banyak kelemahannya. Walaupun didikan kita dah baik, dah bagus, tetapi akhirnya, macam kata saya tadilah, berbalik pada diri kita sendiri. Dan antara kata kuncinya ialah sayangkan diri kita sendiri. Jadi, tak kira sebenarnya orang muda ke, orang tua ke, yang dah berkahwin sekalipun. Saya nak minta Ustaz ulas tentang cinta yang bersyarat ni. Kalau awak tak buat macam ni, saya tak nak sayang awak. Kalau awak kurus, kalau awak gemuk, saya tak nak sayang awak. Dan pelbagai lagi syarat-syarat yang menunjukkan seolah-olah cinta tu bukanlah cinta yang sejati. Cinta tu boleh bawa binasa kepada seseorang tu sebenarnya. Cinta yang bersyarat ni, Ustaz. Baik. Tak salah letak syarat. Cuma isu dia, Fahim, cinta ni dia sebenarnya datang daripada hati. Kadang-kadang kita tengok pasangan mempelai suami isteri. Suami dia, ya Allah, punya handsome. Isteri jahanam gila. Allah. Tengok suami, tengok isteri cunya, ya Allah. Tapi suami, ya Allah, tengok Allah, boleh termuntah. Tapi isu dia, cinta ni, kenapa dia orang berkahwin? Kerana ada cinta dalam hati. Bila cinta ni sesuatu yang suci, bila diletakkan syarat, tidak salah. Kerana kita mengangkat nikah, kita bagi perempuan pun letak syarat. Sekiranya kamu telah melakukan zina dengan perempuan lain, maka jatuhlah talak satu apabila pengantin perempuan, si perempuan isteri mengadu ke pejabat kadi. Tak salah letakkan syarat. Tetapi itu mungkin satu syarat yang akan menyebabkan cinta tu bertambah subur. Sentiasa ada review every year. Alamak, kena ingat aku dah naik 80 kilo ni, kena jaga badan aku ni supaya suami aku terus cintakan aku. Itu sebenarnya tidak ada masalah. Cuma yang bermasalah dalam Islam, macam saya lah, bila Prof, saya nak tambah sikit Prof cakap soalan yang tadi, kita kena ada pendidikan seks. Dan pendidikan seks dalam Islam, pertama aurat, batas pergaulan, dan nombor 3 kita ada hitan untuk perempuan dan hatan untuk lelaki. Dan kemudiannya kena beritahulah batas-batas pergaulan. Sekiranya kita terbabas macam Syarif tanya kenapa masih berlaku benda-benda yang tak elok, jawapan dia satu, jawapan dia hilang kawalan diri. Walaupun telah diberi pendidikan agama,
tetapi kita hilang kawalan diri. Kerana itu ada juga ustaz-ustaz yang terjebak, ada juga para pendakwah yang terjebak dengan cinta yang memusnahkan. Kerana apa? Mereka hilang kawalan diri. Bukan mudah nak kawal diri, terutamanya nafsu. Pada zaman sekarang, it's not easy. Wallahu a'lam. Ya, Allahuakbar. Yang paling penting kata kunci yang dapat daripada ustaz tadi ialah kawal diri. Betul. Perlu kawal diri masing-masing, perlu kita ingat di mana pucuk pangkalnya, perlu niat yang baik-baik sahaja. Baik Prof, pada penghujung perbincangan ini, tadi Prof pun ada katakan bagi pasangan yang berumah tangga pun ini perlu dititik beratkan juga. Kadang-kadang mereka berada dalam hubungan yang toksik, hubungan yang red zone ni bukan COVID-19 je tapi hubungan yang membinasakan mereka, yang memudaratkan mereka. Tetapi bagaimana untuk mereka mencari kekuatan untuk keluar daripada zon yang membinasakan itu, Prof? Pada saya, tak kira sama ada dia pasangan sedang bercinta. Yang pasangan bercinta ni ada yang dah mengikat tali pertunangan, ada yang belum. Tetapi apa pun selagi tidak mengikat tali ikatan yang sah, tidak boleh dikatakan dibuat hubungan seks itu. Ya, tadi Ustaz ada sebut tentang pendidikan seks. Sebenarnya Ustaz, pendidikan seks itu memang dah ada kat sekolah juga Ustaz, ya. Tapi kadang-kadang mereka ni masuk telinga kanan keluar kiri, ya. Kita dengar. Jadi apa yang perlu dibuat sekarang ialah, yang paling penting ialah cinta yang berlandaskan cinta sejati, cinta suci. Itu yang dikatakan perlu kawal diri. Dan kalau dalam aspek psikologi saya sebut, ya, cinta perlu diurus dengan baik. Maksudnya perasaan perlu diurus dengan baik, sama ada salah tidak menyayangi orang A, salah tidak menyayangi orang B, dan dengan kata lain Ustaz tadi ada sebut juga, bersyarat ke tidak bersyarat ke, asal cinta itu cinta yang sejati dan boleh diurus dengan baik, tidak hanya berdasarkan kepada nafsu serakah seseorang. Saya pasti hubungan antara kedua hubungan suami isteri berkeluarga itu pastinya akan berkekalan hingga ke jannah. Okey, baik Prof. Terima kasih. Baik, seringkasnya kita juga nak dengar pesanan akhir daripada Ustaz Hanafiah mengenai topik kita pada hari ini. Ustaz, silakan. Cinta sejati hanya kepada Allah. Tinggalkan kasih kepada orang yang khusus, suami, isteri, ibu, ayah, para ulama, orang-orang alim. Cuma sayanglah berpada-pada. Sayang ni pada benda pun boleh. Cuma dalam bercinta, kawallah diri. InsyaAllah itulah namanya cinta sejati. Wah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Datin Prof. Dr. Mariani dan juga Ustaz Hanafiah kerana bersama dengan kita memberikan pelbagai tips, nasihat dan segala-gala yang terbaik untuk kita semua mengenai topik kita hari ini. Jangan binasa kerana cinta. Terima kasih sekali lagi tetamu-tetamu kita. Assalamualaikum. Terima kasih. Kepada anda penonton wanita, hari ini ada pelbagai lagi yang ingin kami kongsikan bersama anda. Kami nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana.